Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bi qalbi wa saya muliakan tuan-tuan yang dimuliakan Tuhan yang terutama kita Datuk dan seluruhnya sama-sama dengan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung bacaan kitab Nawar Al-Hati dan kita dah sampai pada muka surat yang 45 bagi cetakan kitab saya. Masih lagi dalam bab berkaitan dengan bab yang kelima pada menyatakan kikir dan kasih akan harta. Yang hubbul mal wal bukhl. Kita dah sampai pada pembahasan berkenaan dengan doa Nabi SAW. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafa. Artinya, hai Allah, jadikan olehmu akan rezeki keluarga Nabi SAW, jadi keluarga Muhammad, barang yang tiada ada ia berlebih daripada yang memadai. Ini doa Nabi SAW, Nabi doa yang mencukupi sahaja bagi keperluan keluarga Nabi SAW. Bahkan sekadar hajat saja menunjuki oleh Rasulullah SAW dengan ini doa kepada bahawasanya tiada sayupia bagi mereka yang berakal bahawa penat ia pada menuntut akan yang lebih daripada qadar hajat, kerana tiada ada kebajikan padanya. Kemudian baru dibincang tentang apa maksud qadar hajat. Sekadar mana hajat yang qadar yang diperlukan bagi harta seseorang tersebut. Maka disebut oleh Imam Syekh Abdul Qadir Mandaini rahimahullah, qala musannif rahimahullah, bermula qadar hajat itu bersalah-salahan ia dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia. Jadi qadar hajat bagi harta, keperluan bagi seorang hamba tersebut berbeza karena apa? Melihat kepada kelakuan ataupun kedudukan manusia tersebut. Tetapi yang dipuji qadar yang kuat ia mengerjakan ibadat dengan sebabnya. Maksudnya qadar yang mana dipuji tersebut, dia kata yang mampu untuk menyebabkan dia boleh melakukan ibadah dengan qadar tersebut. Adapun yang lebih daripada qadar memadai, maka ada padanya 3 kebinasaan. Lebih daripada yang diperlukan, maka itu ada 3 kebinasaan, kata Syekh Abdul Qadir Mandini. Pertama, menyeru ia kepada maksiat. Maka bahawasanya orang yang kaya lebih kuasa atas mengerjakan maksiat daripada orang yang miskin. Dan setengah daripada memelihara daripada maksiat itu, bahawa tiada kuasa engkau mengerjakannya. Apa perkara yang memeliharakan kita daripada maksiat? Iaitu tidak ada kuasa untuk kita melakukan perbuatan tersebut. Dan sabar pada ketika kuasa itu lebih sukar daripada sabar pada ketika lemah. Jadi kalau waktu ketika mana orang, sebab tu disebut di sini kata orang kaya lebih mudah untuk buat maksiat daripada orang miskin. Dengan apa ni? Dengan harta. Jadi kalau dia ada duit, dia boleh untuk buat benda yang orang miskin tak boleh buat. Dan kalau dia sabar daripada melakukan perkara tersebut atas dalam keadaan dia berkuasa untuk buat benda tadi, tapi dia sabar, dia tahan diri. Ada yang panggil sabru 'anil ma'siyah. Kan ada sabr 'anil bala. Sabar disebabkan kerana bala, sabar disebabkan kerana
jauhkan daripada maksiat. Jadi yang ketiga, sabar melakukan taat. Ya. Ada 3 jenis sabar. Sabar taat, sabar daripada melakukan maksiat, dan sabar ketika mana diturunkan bala ataupun ujian oleh Allah Taala. 3 sabar ni yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mana menjadikan seorang mukmin tadi orang yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu daripada contoh sabar tersebut, yaitu sabar daripada melakukan maksiat ketika mana ada kemampuan. Baik, dia ada kemampuan untuk buat maksiat tapi dia sabar, maka yang tu baru dikira sabar. Nah, yang tu baru dikira mampu untuk buat maksiat tapi dia tahan diri daripada buat maksiat. Maksudnya ada at-tark ataupun meninggalkan maksiat tersebut zahir pada masalah tadi, masalah yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau kata dia tinggalkan maksiat, kadang-kadang dia mampu, cuma ada halangan yang menyebabkan dia tak boleh buat maksiat tersebut. Dia nak berzina, tapi dia mampu dengan tubuh badan dia dan sebagainya. Masa nak berzina, dia duit tak cukup. Jadi terhalang dia daripada berzina tersebut. Auzubillah min zalik, daripada kerana duit dia tak cukup. Dia perlukan sekian-sekian duit, dia tengok nak bayar tak boleh, tak cukup. Minta kurang pun tak boleh juga. Ini berlaku ada yang diceritakan oleh beberapa orang kawan-kawan kita masa sebelum saya datang ke Mesir dulu ni. Lama dah ni, belah tahun ni. Jadi sempatlah saya kerja dengan pakcik dia. Pakcik dia ada pekerja ni. Jadi kawan ni cerita dekat saya. Kawan dia, bukan dia, kawan dia, ada pergi ke Kajang dan memang nak berniat untuk nak langgan pelacur di Kajang. Jadi bila dah nak pergi dah ni, pelacur kelas bawahan pergi dah nak bayar, ada RM20 je. Pelacur tu kata tak boleh, kena RM50 baru boleh. Takkan tak boleh kurang pun, dia kata 20 20 pun tak boleh, dia kata 20 tak boleh. Maka dia pun patah balik, dia kata. Lepas tu dia cerita dekat saya, dia kata kawan tu sebut, alhamdulillah, Allah Ta'ala jaga lah malam ni. Kalau tidak, kalau ada RM50 itu, dia berzina lah malam tu. Baik, dia dikira sebagai orang yang mendapat pahala disebabkan meninggalkan zina tadi. Tidak dikira. Kerana apa? Kerana dia meninggalkan zina tersebut bukan kerana dia menghalang diri dia, tetapi dia tidak mampu, ada halangan lain. Kerana duit tak cukup. So, kalau dia kaya waktu tu, habis belum ingat. Kalau dia ada lebihan pada waktu tersebut, auzubillah min dzalik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab tu disebut kata lebih daripada qadar memadai, ada 3 kebinasaan. Pertama, menyeru kepada maksiat. Dan yang kedua, bahawa menyeru ia kepada bersedap-sedap dengan segala yang harus dan yang halal. Jadi bila dah ada duit ataupun ada lebihan kewangan ataupun mal, maka pada waktu tersebut hati dia akan cenderung untuk bersedap dengan segala yang harus dan yang halal. Dan apabila adalah badannya biasa bersedap-sedap, maksudnya biasa dah rasa senang dengan perkara tersebut, nescaya tiada kuasa ia meninggalkannya, iaitu meninggalkan ziyadah, qadr ziyadah tadi, lebihan daripada kewangan tersebut. Maksud dia mesti nak yang lebih, sebab bila ada lebih, maka dia boleh bersuka-suka, boleh seronok. Maksudnya dia boleh tenang gitu. Dan nescaya bersangatan kasihnya akan harta. Sebabkan itu dia akan jadi kasih dengan harta. Dan apabila kasih ia akan harta, nescaya terjadi padanya beberapa kesalahan. Kalau dia dah kasih harta, maka akan jadi beberapa kesalahan seperti yang disabdakan oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Artinya, kasih akan dunia itu kepala tiap-tiap kesalahan. Faham? Jadi bila dah disebut tadi, yang pertama boleh menyebabkan dia melakukan kesilapan maksiat. Yang kedua, boleh menyebabkan dia ni akan rasa senang dengan perkara yang
yang baik, ya khair, tak apa, baik dengan apa ni, senang dengan perkara yang baik. Tapi bila dah biasa dengan perkara tersebut, maksudnya diri dia dah ta'awad, dah biasa dengan perkara yang senang tadi, maka dia tak akan suka bila tak senang. Ada seorang raja. Raja ni diberikan kepada dia hadiah. Hadiah apa dia? Satu cawan yang dibuat daripada Fairuzanj. Fairuzanj ni daripada batu Fairuz. Kemudian ditatah dengan permata. Seronok sungguh bila dia tengok harta tadi, apa ni, cawan yang dihadiahkan kepada dia. Kemudian dia tanya kepada salah seorang daripada pembesar yang cerdik. Dia tanya, apa pandangan kamu tentang cawan ni? Dia kata, ra'aitu fihi musibah au faqr. Dia tak kata cantik. Dia kata, aku tengok pada cawan tadi ni ada musibah dan juga ada kefakiran. Dia kata, kenapa kamu cakap macam tu? Dia kata, kerana kalaulah cawan ini pecah, maka kamu akan jadi musibah. Kalau cawan ini tiba-tiba jatuh pecah, kamu akan jadi musibah pada waktu tersebut. Ini musibah yang besar kepada kamu, kerana kamu sayang. Kalau cawan ini dicuri, maka kamu akan afqar, kamu akan lebih fakir untuk, kamu kaya, kamu raja, tapi kamu akan fakir untuk mencari cawan yang seumpama tu balik nanti selepas ni. Ya, kamu tetap akan fakir. Gitu maksudnya. Nak jadi cerita, pecah sungguh cawan tersebut. Bila pecah cawan tadi, maka kata raja tadi, dia kata apa? Betul lah kata pembesar saya tadi, orang yang cerdik tadi, dia sebut benarlah apa yang dia kata. Kalaulah cawan tu tak datang kepada aku, maka tak akan ada perasaan aku pada waktu sekarang ni seperti sekarang. Faham? Kita bila ada benda yang kita kasih, yang kita sayang, maka pada waktu tersebut, perasaan kita pada waktu itu nak memiliki perkara tadi dengan sungguh-sungguh. Nampak? Buktinya bila hilang benda tadi, maka kita akan terasa pedih dalam hati kita bila hilang perkara tersebut. Betul tak? Macam itulah bila orang sayang dengan dunia. Bila hilang dunia, maka dia akan rasa pedih dalam hati. Pedih macam mana? Khadar, ikut kepada keadaan orang tersebut. Sejauh mana dunia dalam hati dia, sejauh itulah dia akan rasa pedih. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali pernah sebut, dia kata, bandingan dunia ini kepada para wali Allah Ta'ala dengan orang-orang yang tidak melihat dunia ini seperti pandangan para wali, pandangan ahlullah. Macam mana pandangan mereka? Seperti bandingan seorang yang masak kek, kemudian di dalam kek tersebut diletakkan racun. Yang melihat kek tersebut dengan racun, maka dia akan adakah dia akan mengambil kek tersebut dan makan dengan lahap, dengan seronok? Mana dia tak akan dekatkan langsung, walaupun kek tadi dihias dengan hiasan yang cantik. Tapi yang tidak melihat, yang tidak mengetahui bahawa dalam kek tersebut ada racun, dia akan santap kek tersebut dengan lahap, dengan seronok. Maka dia tak tahu penghujungnya dari maut, mati. Faham? Macam itulah bandingan dunia kepada ahlullah yang arif billah, yang melihat dunia ini dengan pandangan tersebut, dan orang yang tidak mengetahui dunia ini dengan pandangan ahlullah. Sebab tu macam mana kita nak tahu kata dunia tersebut beracun? Macam mana kita nak tahu kata kek tadi beracun? Kadang-kadang kita bukan ahlullah, maka berkawan dengan ahlullah. Itu maksudnya kena bersama dengan ahlullah, dekat dengan ahlullah, wali-wali Allah Ta'ala, para salihin, para awliya, para ulama, barulah kita juga akan sama. Karena bila kita kasih dengan seorang yang mana mereka ini mengetahui tentang bahaya dan juga beratnya dunia ini, maka orang yang dikasihi tersebut, dia akan mengasihi kita. Kekasih tak akan biarkan kekasihnya tadi bersendirian. Dia akan pegang tangan kita. Tak pegang tangan kita dengan hakikah, dia akan doakan kita. Maka berkat doa mereka tersebut, moga-moga jauh kita daripada hubbud dunia, mencintai dunia. Nampak? Itu maksudnya. Artinya, apa maksud hubbud dunia? Ra'su kulli qati'atin. Maksud Nabi Isa AS antara orang yang sangat meninggalkan dunia. Dia meninggalkan dunia terus. Nabi Isa tidak ada rumah. Siapa boleh tunjuk rumah Nabi Isa? Ada boleh tunjuk? Kita tengok rumah Nabi Isa AS. Rumah Nabi Isa AS orangnya berpindah-pindah. Dia duduk dalam kemah. Kadang-kadang di bawah pokok. Itu sahaja perjalanan Nabi
Nabi Isa AS sepanjang kehidupan. Ada seorang turis, seorang ialah pengembara. Dia pergi ke rumah seorang wali Allah Ta'ala. Dia masuk dalam rumah wali tersebut. Dia tengok, tak ada apa dalam rumah. Ada lah dinding. Beda nak tutup daripada panas je lah. Sekadar tutup daripada panas dan juga hujan. Bila dia masuk dalam rumah wali ini, maka dia tanya, mana barang-barang dalam rumah? Dia kata, apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ini kan rumah kamu kan, kenapa tak ada barang dalam rumah? Baik, maka wali tersebut tanya kepada orang tersebut, kamu ni musafir kan? Ya, saya musafir. Baik, kenapa tak bawa barang semua daripada rumah kamu di tempat yang kamu asal? Datang ke sini. Tak bawa apa, dia kata tak perlu. Nah, yang bawa ni tak mampu saya nak bawa semua barang-barang saya dalam rumah. Nah, nak bawa mari ke tempat ni sebab saya ni musafir. Orang musafir, mana nak bawa barang semua dalam rumah, mana nak tanggung rumah-rumah sekali datang tempat-tempat yang dia nak pergi dalam musafir. Maka dia kata macam tu juga lah saya. Saya juga musafir di dalam dunia ni. Apa nak? Jadi saya tak perlu kepada barang-barang tersebut sebab yang saya nak pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Gitu. Jadi dunia ni adalah wasilah saja. Sebab tu kata Nabi SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tak boleh ditinggalkan juga, kerana dunia ni adalah tempat tanaman kita yang hasilnya kita akan tuai nanti di akhirat. Yang menjadi masalah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya, yang jadi masalahnya, dia menjadikan dunia tersebut sebagai kekasihnya yang sepatutnya. Macam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita nak hantar seseorang kepada seseorang sebagai utusan. Jadi kita nak hantar surat lah kepada kekasih kita, ibu kita, ayah kita, isteri kita, anak kita. Di zaman hantar surat kan ni, zaman hantar surat. Ada ni hantar email kan, hantar messenger, Facebook, WhatsApp tak ada dah, messenger Facebook tak ada, WhatsApp ada ni. Jadi tak apalah, ni zaman surat. Kalau contohnya surat dia lebih lagi, walaupun kita kata orang guna messenger, guna Facebook, guna apa semua, tapi tetap kad raya dijual juga, betul? Kad raya dijual juga. Maksudnya ada sentimental value tu masih ada lagi. Jadi orang yang kalau lebihnya dia akan beli kad raya tu, dia akan hantar. Daripada duk hantar dalam WhatsApp yang nak kena terus sampai ke bawah, scroll sampai ke bawah. Dia buat gambar love tu saja sampai mesej dia saja. Pening orang macam kan. Baik. Jadi bila nak hantar surat tersebut, surat tu sebagai utusan dia kan, nak pergi kepada kekasih. Yang herannya, dia pegang surat tu, dia kasih ke surat tu lebih daripada dia kasih ke kekasih dia. Faham? Dia tak hantar lagi. Dia pegang surat dia, sayang pula surat ni. Dia pegang surat tu. Padahal surat tu hanya nak menyambung di antara dia dengan kekasih dia. Macam tu lah dunia, kata Imam Ghazali rahimahullah. Duit tu, harta itu hanyalah sebagai penyambung untuk kita melakukan kebaikan, untuk kita sampai di akhirat nanti. Yang sayangnya, kita pegang duit tu seolah-olah macam dialah sebagai penyampai kita, dan bukan. Sebagai dialah mahbub kita yang paling utama. Padahal yang kita cintai tadi adalah yang ujungnya, bukan yang di tengah tersebut. Yang menjadi masalah, dipegang yang tengah tadi, ditinggalkan yang ujung yang sepatutnya dia kasih. Faham tak? Itulah perbandingan yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah kepada kita semua. Maksudnya kalau kita baca balik kitab Ihya, Allahu Akbar, banyak benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah dengan bahasa yang sangat ringkas, padat, sampai terus kepada apa yang berlaku kepada kita sendiri. Sebab tu kata Sayyidina Isa alaihissalam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Artinya kasih akan dunia itu kepala tiap-tiap kesalahan. Maksudnya ni punca kepada segala kejahatan. Kepala tu maksudnya punca. Jadi nak buang punca tadi, kalau orang potong kepala mati dia. Jadi macam mana nak potong buang bagi tak mau berlakunya kesilapan-kesilapan tu? Potong kepala tu dulu.
Potong hubbud dunia tadi. Itu yang putuskan hubbud dunia. Habis itu tak boleh cinta dunia. Habis itu kita duduk dunia ni buat apa? Dulu jadi fakir. Tak suruh dia. Tidak, bukan itu maksud kita. Tidak ada sahabat Nabi yang kaya. Tapi yang dimaksudkan sini, jangan dijadikan dunia tersebut di dalam hati. Kerana hub ini adalah mail qalb. Ini perbuatan hati. Nampak tak? Ada orang kaya tapi hatinya tidak kaya. Hatinya tidak ta'alluq dengan kekayaan tersebut. Kan saya pernah cerita sebelum ini. Ada seorang, ini disebutkan oleh Al-Habib Habib Ali Al-Habshi. Habib Al-Habshi. Ya, dalam satu turah. Ali Al-Habshi. Satu turah. Habib apa? Sahih satu turah. Dalam satu wasiat dia disebut, dalam satu tausiah yang disampaikan, ditulis balik wasiat. Apa ni tausiah? Dia cerita tentang ada dua orang adik-beradik. Seorang miskin, seorang lagi kaya. Jadi yang miskin ini berkawan dengan seorang soleh, wali. Jadi orang yang miskin pun, saudara yang miskin pun orangnya soleh, orang baik. Maksudnya solatnya jaga, juga termasuk orang-orang yang soleh. Satu hari si wali ini, sahabat kepada fakir ini yang miskin ini, nak bermusafir ke satu negeri. Maka sahabat dia yang miskin ini pesan kepada dia, kalau sampai di negeri tersebut ada abang aku, dia kata di sana, kalau kamu jumpa dengan dia, sampaikan salam aku kepada dia. Maka orang soleh ini bila sampai di negeri yang dia ada urusan tadi, dia pun selesai urusannya, dia nak temulah, nak sampaikan hajat salam daripada adik yang ada di satu negeri ini, yang miskin ni, ke abang tadi. Dia pun cari-cari, jumpa dalam rumah. Masya Allah, dia kata rumahnya besar macam istana. Saya ada lagi pengawal di rumah tersebut. Bila jumpa dengan pengawal, minta izin dengan pengawal, pengawal kata, tuan keluar sekarang, dia akan balik nanti. Jadi minta tunggu. Dia tunggu, tak lama kemudian tuan tu balik. Sampai dia itu dilayan dengan baik, dijemput masuk ke dalam istana dia. Dan kemudian ada pelayan lagi dalam tu, bawa datang makanan dan sebagainya. Selesai daripada tu, maka dia pun dah jumpa masa sembang, maka dia pun beritahu. Kata apa? Saya ni nak sampaikan salam daripada adik kamu kepada kamu, dia kata, kepada tuan. Dia kata adik saya tu, Masya Allah, yang duduk di tempat ni, kamu kawannya. Maka lagi rabung dengan sembang. Ada orang panggil, ada kait dengan dia juga. Kemudian akhirnya dia pun bila dah nak balik, si abang ni pesan kepada si sahabat wali ni. Dia kata pesan kepada adik saya tu, bagi tahu dekat dia, kata tinggalkanlah dunia. Tinggallah dunia tu. Jangan banyak sangat dunia dalam hati. Bukan sebuah hati lah. Dia suruh tinggalkan dunia. Terkejut kawan. Terus balik. Sampai di kampung dia, jumpa dengan wali ni. Kemudian dia berjumpa dengan orang soleh ni. Dia pun sampaikan salam abang dia kepada adik pula. Kemudian dia kata, saya heran dia. Abang kamu saya jumpa kaya sungguh orang. Dengan ada pembantunya, dengan ada pengawal rumah dan sebagainya. Orang yang kaya, beza dengan kamu. Tapi pesan yang dia sampaikan kepada kamu juga sangat mengejutkan. Apa dia? Dia suruh kamu tinggalkan dunia. Sepatutnya adik yang pesan ke abang. Dan ni abang pula pesan ke adik, tinggalkan dunia. Terus menangis si adik tadi. Teriak dia. Kemudian dia beritahu, memang betul yang disebutkan oleh abang saya itu, memang betul dia. Kamu melihat dia dengan zahir, tapi sebenarnya dalam hati yang tidak ada dunia langsung. Dan kamu melihat aku dengan zahir sebegini, tapi dalam hati aku ni penuh dengan umur dunia. Maksudnya dalam keadaan kemiskinan ni, dunia masih lagi memenuhi diriku untuk aku fikir tentang dunia tersebut. Nampak? Tapi abang aku tadi tidak ada langsung dalam hatinya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, bila mana, kenapa disebut hubbud dunya ra'su kulli khati'ah? Karena bila mencintai dunia, dalam hati ini ada satu je cinta yang kita boleh letakkan, iaitu Allah.
Bila dimasukkan satu lagi cinta, maka cinta yang satu lagi tak akan mampu duduk dalam tu, maka dia akan keluar secara automatik. Jadi kerana tu, bila masuknya dunia dalam hati, dan dunia itu adalah umum, besar, yang dalam dunia tersebut berbagai perkara. Ada mal, ada mar'ah, dan dua ni adalah yang paling besar sekali. Nampak tak? Sebab tu kata Nabi SAW dalam hadis hijrah, wa man hajara ila dunya yusibuha, nampak, aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nampak? Siapa yang berhijrah kerana dunia yang dia inginkan, aw imra'atin yankihuha, ataupun perempuan yang dia ingin kahwini. Maksudnya disebut perempuan terus selepas dunia. Kenapa? Karena perempuan adalah mazhar yang paling utama, yang besar sekali dalam fitnah dunia. Maka kerana itu disebutkan perempuan dalam hadis tersebut. Jadi sebab tu dunia ni dianggap sebagai, kalau mencintai dunia, maka ini adalah kepala ataupun punca kepada semua kesalahan. Kerana mula-mula menjatuhkan ia kepada yang syubhat. Nampak tak? Jadi mula-mula orang ni dia ada harta, kemudian dia akan gunakan harta tadi bersedak-sedak dengan perkara yang halal, yang harus. Bila dah makin lama masuk dunia dalam hati, maka dia akan kasih dengan dunia. Maka pada waktu tersebut dia akan mula terjebak pula dengan sikit lagi, satu lagi jalan, jurang yang lebih yang bahaya sikit, iaitu dia akan terjebak dengan syubhat. Kemudian kepada yang makruh. Bila dah syubhat, dia masuk makruh pula. Bila dah biasa dengan yang makruh pula, kemudian kepada yang haram. Itu dia punya keadaan. Satu Imam Ghazali pernah sebut dalam kitab, dalam Ihya. Dia pernah sebut antara sebab melakukan perkara yang haram adalah memenuhkan perut dengan perkara yang halal. Imam Ghazali kan pernah sebut begini. Antara sebab kita melakukan perkara yang haram ialah memenuhkan perut dengan yang halal. Habis itu kena masuk yang haram sikit lah. Bukan itu maksud Imam Ghazali. Yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, kalau perut terlalu penuh, yang halal pun akan melakukan yang haram. Apatah lagi kalau yang haram, itu lebih-lebih lagi. Jadi sebab tu kadang-kadang yang halal itu juga boleh, kalau berlebihan, boleh menyebabkan masuk kepada yang akan sampai kepada dengan syubhah, makruh dan haram. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Sebab tu para ulama tasawuf ni adalah tabib al-qalb, doktor kepada hati. Seperti mana manusia ni perlu kepada doktor yang melihat kepada tubuh badan, maksudnya yang melihat kepada kesihatan tubuh badannya, begitu juga kita wajib perlu kepada doktor yang melihat kepada hati kita. Macam mana nak menyelamatkan hati kita daripada kesilapan. Karena kadang-kadang kita rasa benda tu dah okey, rupanya tak okey. Yang ketiga, apakah kebinasaan yang ketiga ni? Bahawa melalaikan dia daripada zikrullah. Kerana berhimpun di dalam hati itu perbantahan dengan umpama kuli, dan perhitungan dengan umpama kongsi, dan segala pikiran pada menghasilkan dan pada menambah harta itu mula-mula, kemudian pada memeliharanya, kemudian pada mengeluarkannya, sekalian yang tersebut menghitamkan ia akan hati dan menghilangkan ia akan jernihnya. Allah. Bila dah orang ni ada harta yang banyak, maka pada waktu tersebut, bila ada harta banyak, mesti ada orang yang akan uruskan harta tersebut. Lagi dia akan fikir pula dengan yang kerja dengan dia. Kalau dia curi duit dia, kelahi pula. Tanya ni duit pergi mana? Tak ada nak zikrullah. Kemudian apa lagi? Perhitungan pula dengan umpama kongsi. Orang yang berkongsi perniagaan dengan kita, kita nak kena kira tu. Kalau dia nampak buat kerja tak apa nak elok sikit, kita tak puas hati pula lah. Jadi pakat dua lawan gitu. Nak buat macam mana? Nak suruh tinggal tu, tak berhadapan dengan manusia. Tengok kepada kemampuan. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kalau kita belajar kitab macam ni, maksudnya kita bukan hanya belajar, kita beramal dengan apa yang disebutkan oleh para masyayikh, para ulama kita ini. Maka bila kita datang perasaan tersebut tu, kita akan ingat ni salah satu daripada
daripada jalan-jalan yang syaitan telah cuba untuk memesongkan aku daripada zikrullah. Keabaikan pula Rasulullah. Nah, maka kembali kepada zikrullah. Itu maksudnya. Bagaimana? Dari jalan-jalan tersebut nanti kita akan ingat balik, masya-Allah. Sungguh bila duit banyak, bila harta kita banyak, dan kalau kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam keadaan yang kita tidak gunakan seperti mana yang dianjurkan oleh syarak, maka akan jadi perkara-perkara yang sebegini. Maka waktu itu kita akan patah balik, kita akan ingat semula. Ini orang panggil ni macam orang yang kena penyakit kencing manis. Nah, doktor bagi tahu dekat dia apa yang nak kena makan, apa yang tak kena makan. Yang tak kena makan tu, hak tu yang doktor bagi tahu. Ni jangan makan, ni jangan makan. Kalau makan macam ni, jadi macam ni. Dia ikut tak? Ikut lah, takut kena potong kaki. Ya. Kalau kata makan macam ni, jadi macam ni. Kalau makan macam ni, jadi macam ni. Kalau nak jadi, makan. Tobat tak makan kan? Kenapa? Kerana dia takut nanti akan berlaku kekurangan pada tubuh dia. Akan berlaku sakit pada diri dia. Kenapa dalam bab berkenaan dengan akhirat? Bila mana para ulama, para salihin telah sebutkan tentang perkara-perkara yang membinasakan. Kalau kita buat, begini cara jadi dia. Kalau buat begini jadi dia. Kenapa buat juga? Kerana dia tak nampak kepada perkara yang zahir. Orang yang sakit, dia menghalang diri daripada makan benda yang membinasakan diri dia kerana dia tahu dia akan sakit. Betul? Kenapa dalam bab ni kita tak rasa sakit? Kerana maksiat ni lazat. Itu ha? Maksiat ni lazat, tapi ujung dia teruk. Ujung dia sakit. Macam kita juga, makan pun lazat juga. Apa saja yang ada depan mata kita makan semua. Ujung dia teruk. Obesity. Betul, nak kena potong kaki, nak kena macam-macam. Lepas tu baru misal, Allah, kalau ada dulu kawan orang boleh makan juga. Hentam ikut dan dia. Pakai makan semua, kita nak makan. Nah, jadi mula nak misal di hujung. Orang lain boleh makan, kita tak boleh makan. Orang lain makan gula, kita tak boleh makan gula. Orang lain makan es krim, kita boleh tengok teliok saja. Sebab apa? Tak. Makan ni, potong kaki tu. Boleh tak? Tapi kenapa dalam bab dunia kita boleh jaga dalam bab tersebut? Dalam bab akhirat kita lupa. Kerana lazat. Nah, kerana tu disebut dalam hadis innal jannata huffat bil makarih. Nah, semuanya syurga itu dikelilingi dengan perkara yang tidak disukai. Ya. Perkara yang pahit yang tidak disukai. Benda ubat ni macam ni. Ubat baik. Nah, ubat manis ni adalah di jarang-jarang. Homopati lah. Ubat homopati manis. Nah. Tapi kalau kata ubat ni ginseng apa semua tu, tongkat Ali, kacip Fatimah apa semua, baik. Kalau makan betul lah, kecuali campur lah dengan kopi redik apa semua tu lain lah. Ada bau gula pula. Jadi dia hilang lah dia punya khasiat tu. Ada sikit lah. Jadi macam tu jugalah dengan apa ni, dengan perkara yang baik ni, dia akan baik dulu, tapi manis dia di ujung. Nampak tak? Sebab tu kata beliau, bila mana kita dah lalai daripada zikrullah, disebabkan apa? Kerana nak keli dengan orang, nak fikir tentang fungsi kita, kemudian pada waktu tersebut kita nak tambah pula harta. Takkan cukup yang ni, tambah lagi. Bila dah tambah pula, kemudian pula jadi apa pula? Nak pelihara pula harta tu, macam mana kita nak jaga harta tu? Takkan nak biar saja. Takkan nak tak masalah tu. Takkan kita tak mau ada penambahan lagi daripada keuntungan dan sebagainya. Takkan tak mau buka lagi jauh. Nampak? Kemudian semua tadi itu akan menghitamkan hati dan menghilangkan kejernihan hati dan melalaikan dia daripada zikrullah ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Artinya melalaikan akan kamu daripada mengerjakan amal ibadah oleh bermegah-megah dengan harta dan anak. At-takatsur ini maksudnya dengan sebab banyak harta, disebabkan banyak anak, maka dia akan bermegah-megah dengan perkara tersebut. Dan lainnya macam-macam lagi perkara yang dimegahkan oleh orang, hingga ziarah kamu akan perkuburan hatta zurtumul maqabir.
Maksudnya sehinggalah kamu mati dan ditanam kamu di dalam kubur. Dari mana? Maksudnya sampai kamu mati. Al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka ketahui olehmu bahawasanya makna kikir itu menegah barang yang mewajibkan akan dia oleh syarak atau buah. Jadi wajib ni ada dua. Ada yang pertama dipanggil wajibu asy-syar'i. Yang kedua dipanggil wajibu al-buah. Kita baca. Jadi kata ketahui olehmu bahawasanya makna kikir itu menegah barang yang mewajibkan akan dia oleh syarak atau buah. Jadi kikir ni banyak pandangan ulama, ada orang banyak bincang. Hatta Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah meletakkan bab yang khusus, dia kata. Karena ada orang akan tanya kepada kita. Dia kata qad urifa bi syawahid asy-syar'i anna al-bukhla min al-muhlikat, walakin ma haddul bukhli. Memang diketahui kata Imam Ghazali, ada orang tanya kalau kamu katakan, la'allaka taqul, dia kata, mungkin kamu akan bertanya. Apa dia? Kita tahu bahawa syarak telah menyebutkan bahawa bakhil ini adalah termasuk perkara yang menghancurkan, membinasakan. Tetapi apakah hak bakhil tersebut? Ta'rif bakhil yang betul itu apa dia? Tak boleh orang nak bagi ta'rif bakhil ni secara terperinci. Sebab bila sebut had ini dalam bahasa mantiq, apa dia? Kena ada jinsul qarib dengan faslun qarib. Faslun qarib, jinsul qarib. Mu'arrifat ala thalathatin mu'arrifun ala thalathatin qusim haddun wa rasmiyun wa lafziyun ulim. Fal haddu bil jinsi wa faslin waqa'a, wal rasmu bil jinsi wa qassatin ma'a. Apa dia maksud? Al had bi faslin wa jinsin. Maksudnya faslun qarib, jinsun qarib. Ini ada dua benda tersebut baru jadi haddun tam. Betul, haddun naqis, ya. Haddun naqis faslun qarib dengan jinsun ba'id. Itu dalam mantiq lah. Kenapa? Karena nak mengeluarkan sesuatu yang bukan berkait dengan dia dan nak memasukkan sesuatu yang berkait dengan dia. Bila disebut al-insan hayawanun natiq, kalau disebut al-insanu hayawan, maka tak akan jadi jami' mani'. Kenapa? Karena dalam hayawan tadi banyak hayawan. Ada hayawan harimau, singa, kuda, dan sebagainya. Itu pun hayawan juga. Jadi nak kata manusia itu kuda, mana boleh. Sebab hayawan tadi tak cukup. Hayawan itu gajah, manusia gajah, mana boleh. Maka diletakkan satu lagi. Apa dia? Dia punya jinsun qarib, faslun qarib. Apa dia faslun qarib dia? An-natiq. Natiq tadi inilah yang mengeluarkan semua binatang yang tak sepatutnya dikeluarkan daripada ta'rif tersebut. Maksudnya ini yang berfikir dengan akal. Apa yang berfikir dengan akal? Manusia saja. Sebab itu dimasukkan yang tadi. Jadi nak letakkan ta'rif had, maksudnya yang jami' mani' kepada bakhil ini, bukhl ini adalah benda yang susah. Karena tu kata Imam Ghazali, dia kata wa ma min insan illa wa huwa yara nafsahu saqiyya. Nampak? Ramai orang dia melihat diri dia tu pemurah. Dia rasa dia pemurah dah. Dan kadang-kadang orang lain melihat dia bakhil. Dia rasa dia pemurah, rupanya orang kata dia bakhil. Wa qad yasduru fi'lun min insan fayakhtalifu fihi an-nas fayaqulu qawmun hadha bukhlun wa yaqulu akharuna laysa hadha min al-bukhli. Ada orang khilaf pula. Ada orang kata kalau dengan perbuatan yang dia buat ini bakhil. So yang kata tidak bakhil. Dia ni tak bakhil. Macam-macam. Ada orang yang mengatakan, kata Imam Ghazali, haddul bukhli man'ul wajib. Apa had bagi bakhil? Ta'rif bagi bakhil daripada melarang ataupun menghalang diri daripada mengeluarkan yang wajib. Fa kullu man adda ma yajibu alaihi falaysa bakhil. Siapa yang menunaikan kewajiban maka dia tidak dikira bakhil. Jadi bermakna orang ni dia kalau ada keluarga, kemudian dia mengeluarkan yang wajib saja, itu zakat contohnya.
Dia bagi zakat macam biasa. Cukup haul kau keluar zakat. Nah, zakat fitrah keluar macam biasa. Khair, elok. Nampak? Jadi yang wajib dia keluarkan. Anak isteri diberikan nafkah yang elok, yang khair, tidak ada masalah. Maka adakah dia boleh dipanggil bakhil lagi? Ada sebagian tidak, dia tidak dipanggil bakhil lagi. Nampak? Dan dia tidak dipanggil bakhil. Karena apa? Karena dia mengeluarkan yang wajib. Maka Imam Ghazali kata wa hadza ghairu kafi. Imam Ghazali kata tak cukup. Nah, sebab kadang-kadang ya sungguh dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia memberi kewajipan kepada suami isteri dia, nafkah kepada anak isteri dia bagi sungguh. Seperti yang mahkamah letakkan. Contohnya mahkamah kata kamu kena bagi lagi kepada anak isteri, dia nak cerai. Ataupun dia ada masalah dengan isteri dia, anak-anak dia nak kena tanggung. Kamu kena bagi sekian-sekian pada setiap bulan kepada isteri dan anak-anak kamu, ataupun anak-anak kamu saja. Kamu kena bagi sekian-sekian. Baik. Cukup bulan dia akan bagi. Tapi kalau anak dia ambil lebih sikit je, dia akan marah. Hak ni masih lagi dikabakil, kata Imam Ghazali. Dia teruk sangat. Ya, dia bagi contohnya kena dapat seorang anak kena 300 sebulan. Nah, 300. Tengok ada seorang anak ni dia terambil lah. Nah, 320. Marah sungguh dia 20. Nah, serupa dengan 2000. Yang ni masih bakhil, kata Imam Ghazali. Ini bakhil. Kita pergi beli barang, kita sedekah barang, Masya Allah, tabarakallah, bagus. Bila beli barang, alhamdulillah tersilap sikit kawan tadi, nah, tak bagi dekat kita duit bakinya lah kan 2 kupang. Kita buat terus. Apa ni tak bagi 2 kupang? Patutnya 2 kupang lagi tak? Nah, kita buat kira gitu. Kalau kita kata, ya ada sepatutnya ada 2 kupang lagi. Di mana? Oh, dia kata saya terlupa. Tak apa, khair. InsyaAllah saya halalkan. Tak boleh. Dia dah terpulung semua. 2 kupang tu pergi berkeli, keluar kedai tu. Sanggup tinggal barang-barang. Nah, ini bahaya. Nah, ada lagi mengatakan al-bakhil huwa alladhi yastas'ibul 'atiyah. Bakhil ni orang yang susah nak memberi. Ya kan? Hal ini pun khasir juga, kata Imam Ghazali, khasir. Ini pun masih lagi ada kekurangan pada ta'rif. Dia kata fa'innahu in urida bihi annahu yastas'ibu kulla 'atiyatin fakam min bakhilin la yastas'ibu al-'atiyata al-khalilah. Sebab dia kata kalau kata bakhil itu dengan maksud 'atiyah kullah, maksudnya payah nak memberi. Berapa ramai orang bakhil, dia boleh bagi tapi sikit, bagi juga tu. Jadi kalau dia memberi hanya dengan sekadar bagi, maka keluarlah dia daripada bakhil. Maka ta'rif yastas'ib al-'atiyah tu masih lagi khasir, kata Imam Ghazali. Ada lagi mengatakan, dan kemudian dibincang tentang jud pula. Jadi bila dah khilaf banyak-banyak tentang makna ta'rif tentang bakhil ni, tak tahu nak letak mana satu. Kemudian Imam Ghazali bincang pula tentang jud ataupun pemurah. Dan ada satu pandangan ni yang disebut yang menarik, tapi Imam Ghazali masih menganggap itu sebagai khil. Maksudnya masih lagi dalam ta'rif yang boleh dibincangkan lagi. Apa kata beliau? Man a'tal ba'da wa abqal ba'da fa huwa sahibus saqa. Siapa yang memberi sebahagian tapi masih mengekalkan sebahagian, maka ni sahibus saqa. Maksudnya orang yang pemurah. Maksudnya dia bagi juga. Dia ada pemberian dia beri. Wa man badala al-aktsar wa abqa li nafsihi syai'a fa huwa sahibul jud. Siapa yang bagi lebih banyak tapi dia kekal kat diri dia sikit je, maka dia sahib jud. Ni orang yang jud, dia tinggi sikit daripada saqa. Jud ni semua masuk murah juga, tapi dia tinggi sikit kedudukan. Wa man qasa ad-darra wa athara ghayrahu bil bulghah fa huwa sahibu isar. Sesiapa yang dia ini dah susah tapi dia melebihkan orang lain dengan kebaikan, maka dia sahibu isar. Isar lagi tinggi daripada jud. Wa man lam yabzul syai'an fa huwa sahibu bukhlin. Siapa tak berkeluar apa langsung ni bakhil. Apa pun tak bagi. Yang bagi tapi ada juga disimpan kat dia, saqa. Sayyidina Umar, Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu keluarkan semua, tidak tinggal langsung. Ini tak tahu mereka apa. Tinggal semua, tinggal Allah dan Rasul. Sayyidina Umar tinggal juga sikit.
Jadi Umar kata, Masya Allah, dia ingat lebih lah. Rupanya Sayyidina Abu Bakar lebih daripada aku lagi. Tak ada orang boleh lawan dengan Sayyidina Abu Bakar. Dengan isarnya, dengan jud, dengan sahabat, semua ada pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ini antara yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Cuma kita nak sebut di sini. Maka Imam Al-Ghazali disebut satu pandangan kita. Al-bakhil huwa alladhi yamna'u haitsu yanbaghi an la yamna'. Imma bihukmin syar'i wa imma bihukmil muru'ah. Dia kata bakhil ni apa dia? Seseorang yang menghalang ataupun menahan dirinya daripada sesuatu yang tak sepatutnya dihalang, sama ada dengan hukum syarak ataupun dengan hukum muru'ah. Ini baru kita tengok apa yang dimaksudkan dengan hukum syarak yang berkait dengan syarak dan juga muru'ah. Yang pertama apa dia? Iaitu yang berkait dengan syarak. Nampak? Baca sekali lagi. Ketahui olehmu bahawasanya makna kikir itu menegah barang yang mewajibkan akan dia oleh syarak. Apa barang yang diwajibkan oleh syarak? Seperti zakat. Yang pertama seperti zakat. Yang pertama apa dia? Iaitu syarak. Seperti zakat dan nafkah isteri. Ini yang wajib. Dan yang kedua, apa yang kedua? Iaitu yang wajib bagi muru'ah, iaitu seperti harta yang diberikan kepada penyair, iaitu syair, kerana menegah cercaannya, maka mereka yang tiada memberi akan isterinya akan suap makanan yang lebih daripada nafkah yang wajib, tiada dinamakan ia kikir. Nampak? Jadi dia kata di sini, yang sebab muru'ah pula, dia tak mau orang cerca dia, maka dia keluarkan, dia bagi kepada penyair. Di zaman dulu kan, dibayar kepada penyair untuk tidak mencela dia dengan buat syair. Cela kat dia, kata dia ni bakhil. Kalau tak bagi, dia buat syair. Buat syair, dia akan kutuk dia. Syair tu akan kekal. Orang zaman dulu dia main dengan syair kan? Sebab tu Khalifah Ma'mun pernah sekali sedang duk main burung. Burung tu ni, bukan burung dia. Burung tu. Dia duk main burung pati. Tengok duk main burung pati tu terbang. Lepas burung pati tu, burung pati ke burung kokok tu, lebih kurang tu lah, masuk ke dalam. Terus dia buat keluar syair. Dia bersyair terus puji. Dia kata 3 mainan yang tidak ada lalai lagi. Itu dia ubah. Tu hadis tu. Hadis tu dia buat syair. Kemudian dia ubah pula. Dia kata salah satunya adalah main burung. Padahal main kuda. Dia tukar kuda jadi burung. Kurang ajar. Maka kemudian Abu Makmum buat apa? Bagi duit. Bagi duit kan. InsyaAllah khair. Jazakallah khair. Bagi duit 1 jam duit mah. Kemudian dia keluar. Maka kata orang yang bertanya, yang dia kata, Tuanku, Khalifah, Amirul Mukminin, kamu tahu yang dia cakap tadi tak betul? Mana ada perkataan tadi dalam hadis Nabi SAW? 3 benda tadi. Dia kata, aku tahu. Aku tahu yang dia cakap tadi tak betul. Tapi aku tak mau dia bohong lagi lepas ni. Aku tak mau dia bohong lagi di depan aku pada waktu tersebut. Dia aku bagi suruh dia keluar cepat-cepat. Selesai. Ini penyair zaman dulu. Kerana dia syair kadang nak orang bagi duit dekat dia. Lagi sedap syair dia, lagi dipuji, lagi melambung, lagi dia akan dapat duit dia. Ni penyair. Jadi dia pun bagi duit. Maka mereka yang tiada memberi akan isterinya akan sesuap makanan yang lebih daripada nafkah yang wajib, tiada dinamakan ia kikir. Seolah Imam Syekh Idris Abdul Qadir Mandili rahimahullah nak bagi tahu pada kita, contoh kita nafkah isteri kita bagi kepada dia sekadar nafkah. Contohnya sebulan kena bagi kepada isteri dengan dia punya kewangan dia makan dia ikut hari kan. Sehari contohnya kalau makanan yang lazim yang biasa zaman sekarang ni 15 hari. Makan pagi dengan malam. Orang 2 kali. Kira-kira semua 15 hari. 15 kali dengan 30. Tak betul. 500 lah. Lebih kurang 500. Kira lah macam tu. Ya. Banyaklah demak 500.
Dia bagi 500. 500 cepat-cepat. Tepat-tepat dia kira. Kali dengan baju musim panas, musim sejuk. Semua dia kira lah. Ya. Okay, 500 sebulan. Contoh. Tak lebih daripada tu dia bagi mengikut kepada setahun. Tak lebih langsung. Kau nak lebih sikit. Tak ada lah. Dia cukup-cukup dia bagi. Adakah jadi kira bakhil? Boleh dia sering nak kata bakhil gila lagi. Tak kira bakhil. Sekarang apa? Kerana dia dah bagi yang wajib bagi. Ini maksud dia wajib syarak. Boleh faham? Dan pangkat pemurah itu memberi barang yang lebih atas yang wajib pada syarak dan pada muruah. Nampak? Nak dapat pemurah tu kena macam mana? Kena bagi lebih sikit daripada yang wajib tu, baru dapat pemurah. Maksudnya kamu tidak dikira bakhil, tapi kamu tak dianggap pemurah. Ini saya kira pemurah lah, dia bagi kamu, bagi pemurah punya, kamu bagi cukup-cukup. Cukup-cukup tu tak pemurah tu, dia bagi tu melepaskan kewajipan. Faham? Itu tak bagi pemurah. Pemurah dia kena lebih sikit daripada yang wajib. Nampak tak? Lepas tu dia kata ni, pangkat pemurah itu memberi barang yang lebih atas yang wajib pada syarak dan pada muruah. Dan bahawasanya ubat bagi kikir itu dicampur pengetahuan dan pekerjaan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta berkenaan dengan wajib al-murah ni kita terang sikit kan. Disebut di sini fahuwa tarkul mudayaqati wal istiqsa'i fil muhaqqarat fa inna dhalika mustaqbahun wa istiqbahu dhalika yakhtalifu bi ahwali wal ashkhas faman kathura maluhu yustaqbahu minhu ma la yustaqbahu min al-faqir min al-mudayaqah. Maksudnya meninggalkan tarkul mudayaqah. Mudayaqah maksudnya orang panggil sempit. Ini jalan meninggalkan mudayaqah. Sempit. Ya, sempit. Nak terjemah sempit tak? Tarkul mudayaqah. Jangan. Dia tak terjemah Habib Hafid ni. Wal istiqsa' fil muhaqqaq. Tak apa, nanti tak keluar terjemahannya. Lepas ni macam dia menyusahkan, dia menyukarkan. Tinggalkan apa ni Allahumma salli ala Muhammad, berlebih-lebihan dalam menyukarkan sesuatu. Contohnya, ni kalau bab muruah, wajibul muruah. Seorang yang menyukarkan dia dengan isteri dia, kalau dia nak bagi duit kepada dia tapi dia buat teruk. Bahasa Kedah dia buat teruk. Itu lebih buruk daripada dia buat dengan orang luar. Orang yang tak ada kaitan dengan dia. Lepas tu dia buat teruk. Bagi. Tak ada. Tapi dengan bini dia buat macam tu. Bagi. Nak bagi, tak bagi. Dia ada bagi. Kat anak apa ni duduk sekolah, kita pun pergi lawak dia. Ada duit lagi. Ada RM10 cukup tu seminggu. Makan pun seminggu. Kalau ada pada duit kau memang okey. Saja. Minggu depan lah yang main. Padahal kalau dia bagi tu tak rugi minyak kereta dia nak main. Nak main pergi pergi bagi duit kali tu. Dia bagi tu, tak mau bagi lebih. Okey. Bagi lebih sikit. Tak apa. Ini makan untuk 4 bulan. 4 bulan. Tu barulah dipanggil saqi jud. Ni dia buat teruk dengan anak isteri, itu lebih teruk daripada teruk dengan orang luar. Nampak tak? Teruk dengan orang luar. Nampak tak? Teruk dengan jiran, itu lebih buruk daripada kita buat teruk dengan orang yang bukan jiran kita. Itu dimasukkan dengan wajibul muru'ah. Mana jaga muru'ah ni? Kewajipan muru'ah diri kita.
Ini menjatuhkan aib kita, maksudnya akan jadi aib kita. Jadi sebab itu kata Imam Ghazali, dan bahwasanya ubat bagi kikir itu dicampur pengetahuan dan pekerjaan. Ada dua ubat, dia kena campuran. Ubat dia kena campurkan di antara pengetahuan dan juga pekerjaan. Adapun pengetahuan, maka bahawa mengetahui engkau akan siksa pada negeri akhirat dan dicela manusia di dalam dunia. Ini pengetahuan. Kita tahu kata orang yang bakhil ini akan disiksa di akhirat. Sebab itu kata Nabi SAW, tidak akan berkumpul bakhil dan juga iman dalam hati seorang mukmin tersebut. Bakhil dan beriman tidak akan berkumpul sekali. Itu kalau orang ini dia beriman kepada Allah, dia tidak akan bakhil. Maksudnya bakhil daripada menghalang diri dia daripada mengeluarkan perkara yang sepatutnya dia keluarkan pada Allah. Apa saja? Itu lebih umum. Itu pada ta'rif Imam Ghazali letak tadi, masya-Allah, yang lebih umum dan masuk dalam semua perkara. Maksudnya, kalau waktu ketika tersebut orang tadi memerlukan pada waktu tadi untuk dia perlu pada waktu tadi, kita tidak keluarkan pada waktu keperluan tersebut, ketika bakhil pada waktu. Tapi ta'rif atiyah, yastas'ib al-atiyah, itu masih lagi umum ta'rif tadi. Maksudnya kalau bagi walaupun 2 rupiah dikira terlepas daripada bakhil kalau dengan ta'rif tersebut. Tak, memang tadi kita tak kira. Baik. Dan mengetahui, dan juga kita tahu kata orang yang bakhil di dunia lagi dah dicela, orang bakal cela di akhirat kena siksa. Dan mengetahui engkau akan bahawa harta itu tiada bersama-sama dengan nikah ke dalam kubur. Tahu tak akan masuk dalam kubur sekali. Dan hanya saja yang menyertai akan dikau ke dalam kubur engkau itu segala amal engkau yang baik dan yang jahat, seperti bersedekah dan kikir. Ini dia panggil laf wa nashr murattab. Laf wa nashr murattab. Maksud dia kata akan masuk segala amal yang baik dan yang jahat, seperti bersedekah kembali kepada amal yang baik, dan yang jahat tu kembali kepada kikir, kembali kepada yang jahat. Maksudnya dia panggil laf wa nashr murattab. Dan bahawasanya segala harta itu milik bagi Allah Ta'ala. Ini semua ni pengetahuan yang kita kena ada dalam otak kita. Bila nak bakhil je, yang pertama kena tahu, ni ubat bakhil. Ubat bagi penyakit bakhil ni, yang pertama kena tahu, ni ada seksa yang berat di akhirat. Yang kedua, orang akan cela. Yang ketiga, kita akan hidup di dunia. Yang keempat, kita tahu kata kita bukan masuk dalam kubur dengan duit kita. Kita tanam dengan duit kita. Orang Cina dulu tanam duit sekali dengan duit. Tanam dengan kubur sekali dengan duit dia tanam. Lepas tu malam tu orang kuat kubur. Jadi keluarga ada berdagang dulu, tanam ambil kami kat kami. Daripada bagi kat pencuri, mereka pun buat tanggung kereta bakar. Bohong tak buat. Bohong pak dia. Pak dia tengok kurang ajar. Dia bakar kereta tu. Bakar tolong guna-gunanya roh kereta tu akan masuk ikut kali dengan dia dalam kubur. Hidup kena bohong, mati pun bohong. Dan memberi ia akan dikau daripadanya, supaya engkau belanjakan pada pekerjaan engkau yang berfaedah. Jadi Allah Ta'ala bagi harta kepada kita untuk kita belanjakan pada yang berfaedah. Ini orang yang bijak, orang yang reti, kata dia tahu kata ini adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Harta tersebut adalah daripada Allah dan dia kena bagi kepada hamba Allah. Maka ini orang yang bijak. Ada orang yang kata jud ni apa dia? Maksudnya macam mana nak tahu kata dia jud tidak? Ini harta ni milik Allah Ta'ala dan ini hamba Allah, maka saya berikan kepada hamba Allah harta milik Allah. Ini bukan saya. Jadi yang fikir macam tu, insya-Allah dia tidak akan jadi bakhil. Kemudian apa dia tu? Tak masalah start. Dan memberi ia akan dikau daripadanya, supaya engkau belanjakan pada pekerjaan engkau yang berfaedah, dan bahawa engkau ketahui bahawasanya menahan akan harta itu
jika kerana hendak bersedap-sedap dengan dia pada keinginan, maka pahala akhirat lebih sedap daripada. Jadi kita kena tahu dulu, kalaulah saya nak tahan harta ni daripada bagi kerana semata-mata untuk bersedap dengan harta tersebut, akhirat lagi sedap. Nah, jadi macam mana nak tahu akhirat tu sedap? Kena mengaji. Itu maksudnya. Duduk dengan orang yang soleh, InsyaAllah kita akan tahu akhirat tu sedap. Nah. Dan menunaikan keinginan itu tabiat binatang. Semua benda nak hantar ni ini binatang. Kata binatang pun tak macam tu kan. Dia ada tahap dia. Citah pun kalau kata dia tak larat nak digan, dia berhenti. Ya. Citah lari dari ibu. Dia lari dari ibu, betul? Berhenti sebab apa? Dia tahu dia lajak pagi mampu. Buat apa nak kejar dunia ni? Daripada kuman. Kenapa? Ini bahasa tasawuf bagi kita. Baik aku hidup lagi. Orang lain dapat lepas ni, kalau kecil pun tak ada masalah. Lepas tu cinta antara binatang yang sangat baik. Sebab tu dalam, kalau kita baca dalam hadis Ummu Zarah, saya teringat terjemah hadis tersebut dan nak syarahkan dalam bahasa. Tidak ada syarahan lagi dalam bahasa Melayu hadis Ummu Zarah. Dan hadis itu masya-Allah tabaraka. Imam Khadiriyah syarah. Al-Imam Al-Khalili syarah. Al-Imam Al-Rafi'i syarah. Al-Imam Sayyidi Ali Wafa syarah dengan bahasa tasawuf dan sebagainya. Ada puluhan syarah bagi hadis Ummu Zarah. Hadis Ummu Zarah dalam Syama'il Muhammadiyah ada yang tebal, ada yang nipis, ada yang ringkas tapi sangat padat dengan bahasa tasawuf. Antara yang dibahaskan oleh ulama berkenaan dengan yang bila mana isteri itu mengatakan zauji idza dakhala fahid wa idza kharaja asid. Suamiku kalau masuk dalam rumah macam fahid. Fahid apa dia? Fahad apa ni? Citah. Suamiku masuk rumah macam citah. Wa idza kharaja asid, kalau keluar macam dengan singa. Ada dua benda dalam ucapan tersebut. Kan daripada janji tak akan cerita tentang, tak akan sembunyi langsung tentang suami mereka. Seorang cerita, dua orang cerita, tiga orang cerita, empat orang cerita, 11 orang satu malam pakat cerita tentang suami masing-masing. Tak seorang pun sembunyi. Semua pakat berjanji dah. Ini zaman jahiliah dulu. Ada kitab yang sebut terus nama orang perempuan orang. Siapa dia nama perempuan, nama betul. Dia termasuk Asma' Muhammad. Ada yang tak sebut cerita nama dia. Ini Sayyidah Aisyah yang cerita kepada Nabi tengah malam. Ini bab sama. Nah, ma'az zauj. Zaujah. Maksud sembang malam dengan isteri ataupun suami. Nak hebatnya Rasulullah SAW ni. Walaupun Rasulullah sibuk dengan urusan, letih dengan urusan umat, tapi bila tengah malam Sayyidah Aisyah nak cerita, dia mampu dengar ni. Boleh dengar sampai sebelah tu. Dan Nabi tak potong satu pun cerita tadi. Nampak tak? Tak potong sikit pun Nabi tak potong. Nabi dengar sampai habis. Sampailah Sayyidah Aisyah cerita tentang Ummu Zarah. Macam mana Ummu Zarah puji mak dia, mak sekali dengan mak mentua pun puji. Payah orang perempuan nak puji mak mentua. Payah kata bukan tak ada. Payah. Selalunya dia berkeli dengan mak mentua lah. Tak, ni dia puji mak mentua. Mak mentua dia puji. Adik ipar dia puji. Adik ipar dah. Anak tiri dia. Ummu Zarah ni pernah kahwin dengan orang lain. Anak tiri dia puji. Anak tiri laki dia pun dia puji. Lepas tu semua dia puji. Sekali-kali dengan macam-macam dia puji. Kahwin lain pun, pada kahwin lain kena tinggal dengan Abu Zarah, masih lagi duk ingat lagi Abu Zarah. Puji lagi Abu Zarah. Maka kata Nabi SAW sampai habis cerita tersebut. Nah, Nabi kata apa? Kuntu macam mana hadis? Kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in. Kata Nabi. Kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in. Aku dengan kepada kamu wahai Aisyah seperti mana Abu Zar'ah dengan Ummu Zar'ah. Nabi kata itu. Jadi Nabi sokong pula cerita tadi, dan kemudian Nabi kata, aku macam tu dah. Maksudnya kamu tak akan lupakan aku sampai bila-bila wahai Aisyah. Nabi kata, Sayyidina Aisyah tambung lagi dalam riwayat yang lain, bukan dalam riwayat tersebut. Sayyidina Aisyah sambung, bahkan ya Rasulullah, kamu lebih baik daripada Abu Zar'ah ya Rasulullah. Pembahasan hadis itu panjang. Salah satunya itu dah zauji
idza dakhala asfahid wa idza kharaja asid. Apa maksud fahid? Harimau bintang ataupun harimau citah. Bila dikaji balik tentang perangai citah ni rupa-rupanya perempuan tersebut ada dua makna. Kata ulama ada dua serempak. Sebahagian cela, maksudnya perempuan nak cela suami dia. Fahid kan si harimau bintang. Harimau dia kan gigit dari darah. Jadi dia masuk macam harimau, keluar macam singa. Tak ada baik buah ni. Dalam darah, luar darah macam haram. Nah. Dia katakan. Hak ni yang celah. Hak ni yang kalau terjemah ikut celaan. Baik kalau terjemah ikut pujian. Ada boleh puji pula. Dia kata bijak orang zaman dulu. Dia tak keji suami dia depan-depan orang, tapi dia buat bahasa serempak. Apa faham tu faham. Bila seorang ada yang keji sungguh lah. Contohnya Zawji la abussu tabsiza. Suami aku takkan cerita langsung dekat kamu. Tadi dia janji nak cerita. Ni kata tak mau cerita pula dah. Kalau aku cerita, mampu aku. Nah. Kalau aku cerita, sajjaki au fallaki au jama'a kullan laki. Sama ada dia pecah kepala hang ataupun dia patahkan kaki hang ataupun dia kumpul duduk sekali. Pecah kepala, patah kaki semua kaki kita. Tapi aku tak mau cerita. Cerita lah tu. Faham? Dia kata dia tak mau cerita, mampu. Habis. Cukuplah. Tahu kita jahatnya lelaki dia. Dia kata bijak. Ingat. Ada orang kata, dah tadi hang jadi tak mau cerita ni, tak cerita. Kalau hang ahli balaghah, tak boleh cerita dah. Tahu dah kata bodoh. Tahu dah kata orang ni jahat. Macam orang tanya lah kat kita, kedai makan tu sedap tak? Ish, tak nak cerita. Cerita lah sikit. Nampak sangat takti. Kalau orang yang jenis ni dia tanya lagi masuk takti ni. Kalau orang tu bagi tahu dengan nada suara, ish, tak nak cerita. Kena pergi. Ni orang bijak. Faham ni? Ni ahli balaghah. Dia faham, dia tahu kedai ni sedap. Tapi kalau dia tanya, kedai sedap tak? Suruh cerita. Nampak sangat tak sedap. Ikut nada. Orang Melayu pun ada juga balaghah ni kan. Tapi ada juga anak ni tak ish. Kita cerita. Dia ni kawan cakap ni kata. Dia ni kawan cakap ni. Bila kena cakap bagi jelas, cakap tak jelas, dia ni bukan faham. Dia lambat sikit. Baik. Jadi bila dikaji balik tentang fahid tadi ni, apa-apanya. Ada ulama yang mensyarahkan kata, zawji idza daqala fahid. Kalau dia masuk seperti mana? Seperti mana harimau bintang ataupun citah. Kata ulama bila dikaji balik tentang sifat citah dia tidak akan bawa balik makanan yang haram kepada anak-anaknya. Dia tidak akan makan bekah orang lain. Ini sifat citah. Tuan-tuan tengok National Geographic, citah tidak makan bangkai. Dia akan tangkap yang fresh. Dan tangkapan dia pun berbeza dengan binatang lain. Iaitu dia akan tangkap daripada belakang, kemudian dia akan tokok di tengkuk, di tempat halqum. Dan dia akan sembelih pada orang tersebut. Ini sebab tak tahu kalau citah zaman dahulu tengok tak macam satu tahu, mungkin citah telah syubhah. Citah telah syubhah tak macam. Kalau citah-citah yang soleh macam gitulah. Dia akan tangkap dari belakang dulu, dia akan cakap, kemudian dia akan gigit juga di tengkuk. Kemudian dia akan bawa dari tengkuk. Sebab tu dia akan bawa dari tengkuk. Dan dia akan bagi anak isteri dia makan. Dia tidak akan makan. Dia akan tengok dulu anak dia makan. Sampai anak dia puas, baru dia makan. Maksudnya, isteri tadi bukan celak suami dia. Dia puji suami dia. Nak abang kata, kalau masuk dalam rumah, dia tak akan bawa masuk makanan yang halal. Dan jangan, Allahumma salli alaihi, jangan tanya kepada dia tentang makanan yang dia bawa. Mesti halal. Kalau ditanya, mesti dia marah. Tanya lagi. Ni halal semua. Kalau dia keluar daripada rumah, maka dia seperti singa. Maksudnya dia ni mempertahankan sungguh keluarga dia seperti mana singa mempertahankan keluarga. Pokoknya puji ibadah dia. Jadi hak yang tu puji. Zawji massuhu massul ardh. Suamiku seperti mana kalau sentuhan yang macam orang panggil apa? Arnab. Itu pun puji. Puji rawa dan lembut. Satu puji.
Kata arnab ni antara binatang yang jimaknya tidak kuat. Maka dia kecil suami dia. Dia kata tak kuat. Tak ada gitu. Faham? InsyaAllah saya nak InsyaAllah aku pula risalah tak parah kan. Pokoknya ada juga satu risalah dalam bahasa Melayu. Tidak ada langsung syarahan disebut dalam bahasa Melayu. Kamu boleh lalu. Dan itu sebelah itu, kalau tengok balik, sebenarnya itu adalah untuk melihat kepada sifat suami yang patut dijauhkan dan sifat suami yang patut dilakukan untuk mendekatkan hati isteri dengan suami. Sebenarnya hadis itu hadis kekeluargaan. Hadis itu kalau dibaca dengan bentuk kekeluargaan, dia akan jadi keluarga. Maksudnya sifat apa yang suami perlu jauhkan daripada ditunjukkan kepada anak dan isteri. Sifat apa yang perlu dia buat untuk anak dan isteri. Dan juga nak beritahu juga kata sifat orang perempuan ni, kadang-kadang suami dia biasa saja, tapi dia bagi lebih daripada apa yang cukup. Maka pada bila dia bagi lebih daripada yang cukup dari isteri, dia akan ingat semua pada dia. Maka dia takkan lupa si suami tadi. Sebab tu bila Abu Zara tadi bagi kepada Ummu Zara, dia bagi duit dia lebih, bagi banyak dari segi ke harta dan sebagainya, dia bagi dan dia tidak kira dengan isteri dia. Maka isteri dia terus ingat dia walaupun telah diceraikan oleh isteri dia, suami dia. Macam tu sikit. Dan pahala akhirat lebih sedap daripadanya. Dan menunaikan keinginan itu tabiat binatang. Mainan tabiat binatang tu yang syarah banyak. Dan membelanjakan harta pada taat itu tabiat mereka yang berakal. Dan jika adalah ia menegah harta dan menahannya itu kerana dicadang untuk anak, maka seolah-olah ia meninggalkan anaknya dengan kebaikan dan datang ia akan Tuhannya dengan kejahatan. Dia tahan duit dia daripada nak keluarkan kepada yang sepatutnya. Ada dia kata ni untuk anak dia. Saya bukan tak mau bagi sedekah, tapi saya duk fikir anak-anak saya. Kalau saya kau ada tadi, kau ada sikit duit kau semua kali. Kata bagus. Kamu meninggalkan anak kamu dengan kebaikan, tapi kamu temu dengan Allah dalam keadaan kamu bawa kejahatan. Ada bakhil kamu tadi. Faham? Orang yang keluarkan ini tidak akan sekali-kali bakhil. Jangan bimbang. Karena malaikat selalu berdoa pada setiap hari. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Faham? Allahumma a'ti mumfiqan qalafan wa a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada yang memberi manfaat, memberi nafkah itu ataupun memberi sedekah itu dengan khalaf, ganti balik. Wa a'ti mumsikan talafan, dan berikan kepada yang menahan hartanya dengan bakhil tadi talaf. Sebab tu kalau duit kita terhilang, duit kita tengok-tengok jadi sesuatu, maka kita kena istighfar kepada Allah. Kemungkinan hilang tadi disebabkan kerana pertama kecuaian kita, yang kedua kan kemungkinan disebabkan ada benda-benda yang tidak selesai bagi harta kita. Kita kena anggap kalau hilang pada waktu tersebut, maka kita kena kata, ya urusan dunia kena buat. Barang hilang dalam rumah, orang masuk, lepas tu kita pun ada silap. Saya ada buat mulia. Kita kena istighfar. Besok masuk lagi. Ini mau wali kan? Nak ambil asbab mungkin lah dalam masalah. Ambil asbab, maksudnya report polis. Ini asbab. Saya report polis bukan kerana saya jadi sedih disebabkan hilang harta saya tadi. Tidak, ni kerana saya mengambil dengan sebab kerana tidak mau nanti kawan tadi melakukan lagi kejahatan. Moga-moga dia akan bertaubat lagi selepas ini. InsyaAllah kalau ditangkap dia akan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu tujuannya. Maksudnya kena hadirkan niat yang baik pada waktu tersebut. Kita pernah saya nak top up duit NZ lah, nak buat internet ya. Bagi 150. Sebab 50 tu nak simpan untuk nak call orang, 100 tu nak guna lah untuk nak buat 7 gig kan Vodafone. Bayar 150. Kawan kata kita apa saya nak tahwil, orang pun tekan. Saya pun bagi nombor telefon, dia tak masuk mesej. Rupa-rupanya nombor lama, nombor yang saya tak pakai dah, nombor baru tak pernah.
Duit dia dah keluar habis dah 150. Dah bagi lah. Tak kata nak minta balik, dia dah bawa dia dah. Saya betul. Astagfirullah. Maksudnya mungkinlah ada benda yang kita buat tak kenal dan sebagainya. Habislah 150 kali. Jadi buat pula balik 50 ya. Habislah. Pula 50 ya. Habis 2 hotel kat situ. Nampak tak? Jadi kadang-kadang kita tengok duit kita kadang di tangan kita ni cepat sungguh habis. Kita kena fikir balik. Habis tadi di mana? Di jalan Allah kan? Bukan di jalan Allah Ta'ala. Kalau kata habis tu dalam keadaan tidak habis di jalan Allah Ta'ala, maksudnya kita kena fikir balik. Ini mesti ada something yang mana Allah Ta'ala nak tegur kepada kita. Hilang duit kita agak dan sebagainya. Boleh. Dan itu susah. Dan bila hilang tadi kita nak main dalam perasaan hati, rasa biasa, itu lagi susah. Bila hilang, ni dunia. Nah, tapi sebut dunia. Bila hati nak try kali boleh. Hilang motor sekali. Try hilang motor sekali. Kita rasa macam mana motor. Kita duduk dalam motor, selalu pergi rata naik motor. Tengah hilang motor. Keluar-keluar pergi tu hilang. Allah, tak ada rezeki lah. Setakat tu. Setakat hari ni rezeki dengan motor tu, Masya Allah. Lepas tu masuk rumah tengok. Memang hebat lah. Wali Allah Ta'ala. Payahlah nak jumpa dia tu. Payah. Selalu kita jumpa, dia akan gelabah tu. Gelabah, teriak, telefon motor hilang. Boleh. Maksudnya kalau jadi macam tu, kena sedar dalam hati kita masih ada duit. Boleh. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sikit lagi. Dan jika adalah ia menegah harta dan menahannya itu kerana dicadang untuk anak, maka seolah-olah ia meninggalkan anaknya dengan kebaikan dan datang ia akan Tuhannya dengan kejahatan. Maka ini sehabis-habis bodoh. Kerana menyenangkan ia akan orang lain dengan memberi mudarat, ia akan dirinya sendiri. Sebab tu salah orang yang terjemah guru umpama lilin. Betul? Guru umpama lilin. Tu buat lagu. Buat lagu pula guru umpama lilin. Itu sebenarnya dia telah membodohkan guru. Guru umpama lilin apa? Guru umpama matahari. Betul. Yang menyinari kami. Bukan lilin. Lilin dia bakar diri dia. Dia hancur, orang lain terang. Dia tingkup. Betul orang lupa dia ada lilin. Mana lilin? Jadi guru bukan umpama lilin. Guru tu matahari, bukan lilin. Lilin dia membakar diri. Dan ini Nabi larang kau tersebut. Nabi larang kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memudaratkan diri kita untuk orang lain. Maksudnya ni memudaratkan diri kita ni dalam akhirat. Bukan memudaratkan diri kita dalam bab dunia. Dalam bab akhirat maksudnya bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan dia. Dan ada pun pekerjaan, maka tadi dah habis dah tu. Dah habis dah tentang ilmu, iaitu pengetahuan. Kita dah tahu tentang kelebihan dan juga kebinasaan bagi orang-orang yang bakhil. Dan apa pekerjaan pula? Dan pekerjaan sudah amal. Maka bahawa memberati engkau akan diri engkau dan menggagahi engkau akan dia atas memberi dan atas memberi. Kena gagahkan diri untuk keluarkan. Maksud kena latih daripada sekarang. Sebab tu anak-anak kecil, kalau kita tengok ada orang yang minta sumbangan sedekah, kita bagi dekat. Yang pertama, kalau waktu dia ni dah boleh melihat boleh mengambil pengajaran, kita tunjuk dekat dia. Bagi. Maka dia tengok kita buat. Dia selalu tengok kita buat macam tu, dia akan ikut. Macam mana ayah yang selalu solat kalau solat berjemaah dengan anak isteri dan sebagainya, anak-anak seorang dia akan reti juga solat. Walaupun dia sujud dulu, takbir dah sujud terus. Ada juga. Tapi rumah dia tahu dah kata ni, maksudnya ni keluarga yang solat. Kerana anak dia reti solat. Jadi kalau kata anak tadi masih lagi dalam peringkat pembelajaran,
Bagi duit kepada dia, suruh bagi kat orang tersebut. Bila orang tu bagi, balik puji dia. Tentulah Allah Ta'ala buat kat kita sebenarnya. Hakikat perbuatan Allah Ta'ala yang buat, tapi Allah puji kita. Itu kata min mahdil fadli, semata-mata anugerah Allah Ta'ala. Kita buat semua ni pun daripada Allah Ta'ala. Kemudian Allah puji kita pun, Allah bagi pahala pula lagi kat kita. Ni ada seorang perempuan. Ada seorang perempuan ni, satu hari dalam satu majlis, Sayyidina Habban bin Hilal, seorang wali Allah Ta'ala, seorang soleh, dan juga fuqaha faqih. Ada seorang perempuan ahli ibadah datang dalam majlis Habban bin Hilal. Kemudian dia tanya, dia kata, hal fikum man as'aluhu an mas'alatin. Ada tak di kalangan kalian ni ada orang yang aku boleh tanya soalan kat dia? Faqalu lahu, maka ramai-ramai dalam majlis itu kata, sali amma syi'ti, wa asyaru ila Habban ibn Hilal. Tak maaf, saya sebut nama apa? Hilal bin Habban. Terbaik. Habban bin Hilal. Maka dia kata apa? Kamu tanyalah kepada Habban bin Hilal. Tanya kepada dia. Faqala, maka perempuan tu pun tanya, mas saqa' indahu. Apakah yang dimaksudkan dengan murah di sisi kalian? Qalu al-'ata'. Maka pakak jawab semua, al-'ata'. Memberi, pemberian. Wal badlu wal isar. Semua tu maksudnya sama kan? Al-'ata', badlu, isar, maksudnya dengan pemberian. Qala hadha saqa'u fi dunya. Perempuan tu kata itu saqa' di dunia. Itu pemberian atau pemurah di dunia. Fama saqa'u fi din. Apakah pemurah dalam agama? Qalu an na'budallaha subhanahu saqiyatan biha anfusuna ghaira mukrahatin. Dia kata kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saqiyah. Maksud dengan kemurahan. Hal keadaan kita ni murah, dia kata. Dengan memurahkan diri kita untuk beribadah kepada Allah bila mukrah. Maksud tanpa ada paksaan. Itu saqa', dia kata. Maksudnya kita memurahkan diri kita untuk bersujud kepada Allah, beribadah kepada Allah. Qala faturiduna ala zalika ajra. Maka perempuan itu tanya lagi. Habis itu selepas kamu dah murahkan diri kamu untuk beribadah kepada Allah tanpa dipaksa, kamu nak pahala tak dengan amalan tersebut? Qalu na'am. Mereka semua jawab, ya kami nak pahala. Walima, perempuan itu tanya kenapa? Qalu bi anna Allah Ta'ala wa'adana bil hasanati 10 amsalha. Karena Allah Ta'ala telah berjanji kepada kita untuk memberi 10 kali ganda dengan satu kebaikan yang kita buat. Maka kata perempuan tadi, subhanallah. Fa idza a'taitum wahidah wa akhadhtum 10, kamu bagi satu, kamu dapat 10. Fa bi ayyi syai'in tasqitum alaihi. Itu pemurah apa dia kata? Bagi satu nak 10. Dah bagi satu, orang bagi 10 pula kat kita. Itu pemurah. Pemurah apa macam tu? Maka pakat-pakat tanya pula dekat dia. Famas saqa'u indaki yarhamukillah. Apa pula pandangan kamu tentang saqa' tersebut? Moga Allah rahmati kamu. Maka perempuan tadi mengatakan as-saqa'u indi an ta'budullaha ta'ala mutana'imina mutalazzizina bi ta'atihi. Saqa' itu di sisiku adalah beribadah kepada Allah dalam keadaan kita merasai nikmat tersebut, merasai kelazatan tersebut dengan ketaatan tadi. Ghaira karihin, tanpa dipaksa. La turiduna ala zalika ajra, dan tidak menginginkan sedikit pun pahala. Hatta yakuna maulakum yaf'alu bikum ma yasha. Sehinggalah Tuhan itu yang sendiri meletakkan apa yang dia kehendaki. Dia nak bagi apa, bagilah. Ala tastahiyuna min Allah an yattali'a ala qulubikum. Kamu tak malu kata dengan Allah, yang mana Allah akan melihat hati kamu, faya'lama minha annakum turiduna syai'an bi syai'. Yang mana kamu menghendaki sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kamu sembahyang, kamu nak sesuatu disebabkan sesuatu yang kamu buat. Inna hadza fid dunya la qabihun. Di dunia pun benda tu dah buruk dah, apatah lagi dengan Allah. Dan inna hadza fid dunya la qabih. Kita bagi kat orang satu kebaikan. Contohnya orang ni main minta, tak minta pun, tapi kita saja belanja dia dengan tujuan untuk orang tu nanti puji kita, dengan tujuan nanti orang tu akan berkhidmat kepada kita, dengan tujuan nanti agar orang tadi pula bantu kita. Bayangkan, tengah kita berpeluang nak belanja dia tadi, dia dengar apa yang kita dah sebut nanti.
Buruk ke comel benar tu. Kalau hak kita belanja tu wali. Berapa-berapa dengan sebab bagi ni nanti masya-Allah wali nanti akan cerita pula kat wali-wali lain. Dia. Orang ni pula akan cerita kat orang lain, kata masya-Allah bagus orang. Kalau orang tu boleh dengar dan kalau hati kita ni boleh didengari oleh orang ramai. Tak keburuk benda tu. Buruk kan. Macam tu. Sebab tu kata sebagian ulama, hatta ketika kita memberikan kepada seorang, ikhlas. Termasuk ikhlas juga kalau kita bagi kepada orang, kita kata tolong doakan saya. Saya bagi duit ni. Ustaz tolong doa lah bagi moga Allah Taala ampuni dosa kami ni, kemudian moga-moga. Ni bukan macam Kristian tau. Bagi-bagi untuk baptis dah. Dah ni bagi ni moga apa ni diberkatilah keluarga, kemudian dimudahkan urusan. Ni sumbangan sikitlah. Atau ulama kata itu pun masih lagi tidak termasuk dalam ikhlas yang kamil. Ikhlas yang kamil ini bagi tanpa minta apa. Bagi. Macam kita lah Nabi periksa. Kan waktu imtihan, boleh pecah banyak kan. Waktu lain tak ada apa. Waktu imtihan dia pecah banyak. Waktu imtihan tu jugalah banyaklah orang di depan Masjid Azhar dan depan Universiti Al-Azhar. Ramai orang duduk kat depan. Hak butik sedekah. Kita pun lalu seorang berkurang segini. Dia berkurang banyak orang 10 gini. Nak bagi 10 orang. Ya, ini Pak Islam. Baca tak apa-apa mana apa. Baca tahu malam, baru baca semalam. Macam mana jawab? Harapkan doa para wali. Kenapa? Aku buat keluar dari sini bagi doa. Doa ni. Ana fi imtihan nanti dia. Nampak tak? Ana imdi imtihan. Bagi segini. Jumpa orang lagi pula. Doa. Bagi orang lagi. Doa. Segini dia doa. Baik, jadi bagi pula orang lagi pula. Narju minkum doa. Tukar semua sirah lain-lain. Bagi bis 10. Masya-Allah. Dia bagi kerana apa tu? Kerana nak doa. Maka sebagian ulama kata tu pun masih lagi tidak dianggap sebagai sedekah dan juga masih tidak dianggap sebagai orang yang murah pada waktu itu. Yang masih dianggap sebagai ikhlas pada waktu itu. Susah kan? Susah. Tapi ada kuliah itu juga termasuk ikhlas yang paling rendah bagi itu. Untuk kerana nak sesuatu, ikhlas juga, tapi ikhlas yang paling rendah sekali. Termasuk ikhlas. Ikhlas ada 3 kan? Ikhlas ada 3 jenis ikhlas. Maksudnya yang pertama kerana Allah Taala, tidak ada niat kerana lain. Yang kedua kerana inginkan pahala. Yang ketiga kerana inginkan sesuatu daripada faedah melakukan perkara tersebut. Ini yang ketiga. Contoh kita baca surah Waqiah tiap-tiap pagi. Pagi. Hanya semata-mata untuk mengelakkan daripada fakir. Maka kita pun baca dengan tujuan untuk mengelakkan fakir. Ikhlas dah tu? Ikhlas. Tapi ikhlas yang ketiga. Maka kena ubah, naik sikit peringkat. Naik pula yang kedua. Lepas lama dah kita dah jadi adat, maka naik peringkat yang kedua pula. Peringkat kedua iaitu kerana nak pahala. Tak mau lagi bukan kerana nak fakir lagi tu benda dunia. Saya nak pahala. Makin lagi kita buat lagi, maka naik lagi peringkat. Saya tidak lagi bukan kerana perkara tersebut. Saya buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Masa dia kena ada tadarruj dalam melakukan perkara tersebut. Baik. Kemudian last, dan sentiasa memperbuat engkau akan yang demikian itu hingga jadilah murah itu adat bagi engkau. Buat selalu. Lagi kita tak lagi payah nak berkeluar, lagi tu buat keluar. Dia lagi berat hati nak buat keluar, lagi buat keluar. Contohnya, ni nak berlatih hati ni. Orang tu main. Kita pun bagi segenih kan. Tak. Bagi 5 genih. Lawan. Hak nak bagi segenih, bagi 5. Tadi, jangan fikir besar-besar. Saya fikir 50 nak bagi 100. Bagi insya-Allah. Bagi 100 tu. Insya-Allah. Allah Taala bagi kali 100, kali 10. 1,000 lepas. Ikhlas juga tu. Tapi yang ketiga lah. Peringkat yang ketiga. Nampak tak? Sayyidina Ali kan pernah buat itu. Sayyidina Ali teringin nak makan buah delima. Pilah dapatlah duit sikit beli. Amirul Mukminin waktu tu. Duit tak ada. Beli. Buah delima beli. Sampai tengah jalan ada orang minta pula.
terima tu. Sayyidina Ali pun dia pun nak. Ini orang panggil isar. Maka diberikan terus kepada lelaki tersebut. Dia balik ke rumah tu, cari tunggu dia. Tak lama kemudian ada orang ketuk pintu. Ketuk pintu, buka pintu. Buka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tengok ada satu dulang. Ini apa dia? Dia kata tadi ada fulan, tak tahu siapa dia. Mari serah hadiah kepada kamu. Apa dia? Dia buka buah delima. Masya-Allah. Jadi bagi sebiji dia dapat sedulang. Maka dia pun kira, Sayyidina Ali pun kira. Ada 9 biji. Dia kata 9. Hai. Satu di asyri amsalihah. Macam mana 9? Lepas tu lelaki tu bawa keluar sebiji lagi. Mana poket dia awal. Dia simpan biji dalam poket dia. Saya nak lima, Masya Allah. Saja. Dia nak tengok je. Betul ke tidak kan? Dia suruh betul 10 biji. Sebiji lagi bagi. Baik. Dan bahawa menipu engkau, dia kata, akan diri engkau dengan baik nama jika engkau pemurah. Dia kena tipu diri. Maksudnya tipu diri kita. Apa bila kita bagi ini? Kalau saya bagi ini, maka insya-Allah Allah akan puji kita. Ya, itu memang akan mai sifat tu betul kan? Siapa yang boleh bagi tanpa ada niat apa-apa? Siapa yang boleh bagi tanpa ada sikit pun dalam hati dia? Allah, tu ya. Yang ini tidak akan tergambar dalam hati manusia melainkan Allah. Nah, hati manusia tak akan boleh begitu. Allah sahaja yang memberi sesuatu tanpa balasan. Manusia ni biasa dia akan ada juga sikit dalam hati dia. Apa benda yang dia bagi itu mesti ada sikit lah. Yang dia ada sikit, dia punya cabang-cabang. Tak sikit, banyak. Itu ya. Nampak? Dia akan hadirkan itu. Biasa, manusia. Maka dia akan kena tipu diri kita. Dengan baik nama jika engkau pemurah. Dan dengan mendapat balasan dunia dan akhirat. Kata kalau aku bagi, aku dapat pahala dunia dan akhirat. Maka kemudian daripada sudah beradat engkau mengeluarkan harta dan pemurah, maka hendaklah menghilangkan engkau akan ini tipu daya dan dengan beransur, dengan diansur-ansur. Apa? Bila mana kita dah biasakan dah macam tu. Maksud ni nak kena beradab dulu. Nak kena biasakan dulu. Faham tak? Rupanya dalam segala amalan kita pun macam tu. Kena beradab dulu. Bila dah jadi adat ni, dia tak akan jadi takalluf lagi pada waktu tersebut. Takalluf. Jadi kita nak kena paksa diri kita. Takalluf ataupun nak buat-buat. Dia panggil mutasakin. Bukan lagi saqi, tapi jadi mutasakin. Mutasakin daripada buat-buat jadi pemurah. Dia buat-buat pemurah. Bukan murah pun, tapi buat-buat pemurah. Kenapa? Kerana nak bagi orang puji, tak mau bagi orang keji. Itu ya. Dan banyak kita macam tu. Kenapa kita bagi pada orang? Takut orang keji. Tambah kita kalau ada nama, kita ni ada kedudukan dalam masyarakat. Jadi kalau kita ni ulama, tiba-tiba ada orang main minta, kemudian kita tak bagi waktu tu. Orang bakal tengok, tak bagi tak? Kita tak bagi. Dia kita pun tak bagi. Satu hari saya duduk di rumah guru saya, Syekh Abdul Aziz Syahawi. Saya duduk baca kitab dengan dia. Kemudian datang seorang minta sedekah. Syekh Abdul Aziz kata, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Dia bilang hagadillah, barakallahu fiik. Khair. Saya tengok, Syekh tak bagi. Saya tak malas, saya terus baca kitab. Itu Syekh kata dia, orang tadi, saya tak kata apa. Kita hati dia, Syekh tak bagi. Syekh tak bagi, kau nak bagi sekenai. Saya kata orang tadi itu bukan ahli balan, dia bukan negeri ini. Saya kenal dia. Dan dia hanya datang untuk kutip sedekah, sedangkan dalam keadaan dia mampu untuk bekerja. Kalau tidak bagi kerana tidak mau itu jadi mehnah dia, tak mau jadi itu kerja dia. Jadi ada seorang lagi lain. Sebelum dia kata itu kat saya terlintas hati saya, ini jahat kan? Dia kata, saya tak bagi, walaupun sebenarnya tak bagi. Sebab bila saya nak berkeluar ni, saya nak berkeluar senang, saya tak bagi. Tak bagi. Itu saya pun, saya tak bagi. Kemudian datang seorang lagi naik kereta, naik gerek. Gerek tu dia kayuh dengan tangan kan, sebab kaki dia sakit. Itu saya suruh dia berhenti. Tunggu sat. Saya berkeluar 10 minit. Saya bagi. Itu saya kata dekat dia, orang tadi siapa sih ni wali tu? Itu orang tadi, dia
Dan dia ni orang yang datang dan jadikan tu mihnah dia untuk nak kutip sedekah. Orang yang tak sakni itu ahli balad, orang kampung ni, dan dia orang miskin. Dan memang beza sifatnya. Yang tadi main minta, yang tu tak minta. Dia kan minta. Oh, dia siapa ni? Bagi duit. Ni apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Melihat juga kepada suasana tersebut. Sebab tu kadang-kadang kita di kedai makan, kita tengah duduk makan, di mana ada orang minta sedekah kan. Apa ni, abang, kakak, ini ada sumbangan untuk Mahat Hafiz. Tanya dia, adik makan tak lagi? Apa ni, kalau nak makan, memang makan. Sebab tengok dah dekat tu, mentang-mentang dah Raja Sakti tu. Sakti kepala otak awak lah. Tahu kan? Raja Sakti tu bela tu depan ni. Duk kutip lagi tu. Anak-anak, budak-budak apa ni, anak-anak yatim tu pakai duk kutip lagi tu. Kacau. Jadi saya pun kata duduk makan. Kalau nak makan duduk makan. Oh, tak boleh. Tak boleh duduk makan. Saya duduk makan, orang duduk tengok. Ada orang duduk tengok. Lepas tu ada seorang, apa ni, Allah SWT, ada seorang Pakistan mai jual. Dia tulis khat. Ya, tulis khat apa semua, dia mai jual. Dia kata, bang, saya ada jual ni sikit. Dia kata, apa ni, untuk anak isteri saya di Pakistan. Cakap Melayu lah. Jadi kalau abang nak beli, bolehlah beli lah. Dia tanya, makan tak lagi? Tak lagi. Nak makan? Boleh juga. Hak ni betul sungguh ni. Hak ni betul tak ada duit ni. Sebab orang ni kalau dia tak makan, dia takkan tipu. Betul Syekh Syarawi kata, orang ni kalau dia tidak makan, dia minta makan, itu dia tidak tipu. Tapi kalau dia minta duit, itu dia masih boleh tipu lagi. Atau orang yang minta duit, dia boleh tipu. Dan dalam poket banyak lagi. Tapi kalau dia minta makan, saya nak makan. Saya nak makan. Kita pergi belanja makan kat dia. Itu dia takkan tipu. Tapi dia kata saya nak makan. Sebab dia pun kadang-kadang dengar ceramah lah. Dia dengar ceramah, kata, oh banyak jangan minta duit, nanti kita minta makan. Dia tukar ayat. Saya lama tak makan, boleh tak bagi RM5? Nampak tak apa? Dia kata saya lama tak makan, jom kita pergi kedai makan. Pergi kedai makan. Kedai makan mana yang nak makan? Saya nak makan Melate. Melate. Tahu Melate? Tak tahu? Boleh kita. Nak makan yang mahal? Silap pergi makan. Tak apa. Saya bayar. Khair, makan banyak mana? Silap makan. Zakat RM2 pun kadang-kadang lebih banyak pun. Kedai mamak, dia nak ambil banyak mana sangat. Belanja aja makan tadi. Ayam apa dia nak? Semua jenis ayam belanja habis semua. InsyaAllah orang ni takkan ni. Kalau dia makan tu. Tapi kalau dia, saya lapar, jom kita pergi kedai makan. Tak apa. Abang bagi duit saya pergi makan dari Imam Buhur. Nampak sangat? Nampak tak? Orang dah ajak pergi kedai makan, belanja pun tak mau makan lagi. Ni Buhur. Jenis Buhur ni, suruh dia ajak lah. Boleh test tak tu? Boleh test. Tapi kalau dia minta dekat kedai makan, kita tengah makan, kita buat tak layan tu tak nak. Sekurang-kurangnya belanja dia makan. Sekurang-kurangnya belanja dia. Kalau dia minta kat kedai makan, sungguh dia nak makan, belanja dia. Dan bila kita nak belanja dia makan, kita jangan tanya lah dia nak makan, ikut suka dia lah nak makan. Dan lama pun nak belanja. Nah, boleh. Ni pula kita, tapi jangan ambil kepala ikan. Tapi jangan ambil daging, ambil ayam, ambil sayur. Dia tanya. Kita pula kena tahu kat dia. Boleh tak? Kena latih benda-benda macam tu. Kena berlatih selalu. Baru kita akan biasakan diri kita. Dan kena ajar kepada keluarga kita, ahli kita dengan benda tersebut. Maka akan jadi biasa dengan benda tadi. Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu banyak melakukan solat malam. Bila orang tanya kepada dia, kenapa Imam Ahmad selalu? Dia kata, kenapa? Apa ni, anak dia tanya. Anak Imam Ahmad tanya, wahai ayah, kenapa ayah selalu solat malam? Sampai ratusan rakaat sembahyang malam. Imam Ahmad, kalau waktu sihat, 1000 rakaat semalam. Waktu sakit, 500 rakaat. Waktu sakit 2 rakaat. Waktu sakit 500. Kita waktu sihat pun tak macam sakit dia. Waktu sihat kita pun tak tahu. Maksud kita ni memang sentiasa sakit. Kesakitan kita ni tak tahu. Imam Ahmad waktu sihat 1000 rakaat. Waktu sihat 1000. Waktu sakit 500. Bila tanya kepada anak dia, tanya, kenapa buat macam tu?
untuk solehmu, hai anakku. Solat aku ini untuk kesolehanmu. Maksudnya untuk menjadikan kamu anak yang soleh. Maka dengan amal ibadahmu. Daripada mana dalil diambil? Nah, daripada mana dalil diambil? Daripada surah Kahfi. Surah Al-Kahfi, bila mana Nabi Musa AS dan Nabi Khidir menahan dinding daripada terbalik. Tidak. Ada dinding itu didirikan balik dinding tersebut tanpa minta upah. Tidak. Maka Nabi Musa kata, lebih baik kamu minta upah. Dahlah masuk kampung ni di Anatolia, kampung tersebut di Spanyol. Kampung yang dikatakan masuk itu di Spanyol, di Spain. Dia bersinggah di kampung tersebut. Kemudian tak dijamu makan. So minta jadi tetamu, tak mau diterima sebagai tetamu. Imam Ahmad kata, Sayyidina Khadir alaihissalam tak mau dalam salah. Sampai di satu tempat di dinding yang nak runtuh, didirikan dinding tersebut dengan elok. Dan Nabi Musa kata, kalaulah kamu minta upah dengan apa yang kamu buat, itu lebih baik. Nabi Musa kata, "Hadza firaqun baini wa bainak." Ini beza aku dengan kamu, kata Nabi Khidir alaihissalam. Beza aku dengan kamu ini. Dia kata ini adalah dinding, dalam bawah dinding ini ada perbendaharaan harta milik anak yatim yang telah disimpan oleh datuknya. Kata ulama tafsir, datuk tadi datuk yang ketujuh. Dia sebut ayah. Dia dalam Al-Quran sebut ayah. Maksud ayah dia maksudnya datuk yang ketujuh. Bukannya ayah dia yang betul-betul ayah mubasyaratan, yang ketujuh. Kata ulama, ini menjadi maksud kebaikan daripada orang dahulu itu akan diwarisi oleh anak-anak cucunya. Maksudnya kebaikan orang dulu itu akan diwarisi oleh cucu. Maksudnya datuknya dulu soleh, dia simpan. Maka Nabi Khidir AS yang bertugas untuk menyimpan harta yang tersebut. Kenapa? Kerana orang ni soleh. Maka disebabkan kesolehan datuk tadi, harta tadi dijaga untuk anaknya yang akan datang. Faham? Jatuhlah Nabi Imam Ahmad bin Hanbal melakukan yang sedemikian. Solehnya aku untuk solehnya kamu nanti. Kita ni sebenarnya adalah pancaran daripada datuk nenek kita dulu. Kalau kita ni orang yang suka buat kebaikan, maka moga-moga kita ni daripada datuk nenek kita dulu yang suka buat kebaikan. Kalau kita ni suka buat benda yang tidak elok, maksudnya mungkin ada sedikit pancaran su. Tapi jangan tuju ke datuk kita, tuju ke kita lah, tak elok. Hak tak elok tu kita tu. Nampak tak? Sebab bila kita tak elok nanti, kita bimbang pula kepada cucu kita nanti. Nampak tak? Bila cucu kita buat tak elok, kita orang kata, bantu tuan dia itu. Tuan dia, tuan dia. Orang buat, Jadi wallahu a'lam bishawab, insya-Allah. Khair, kita akan sambung minggu depan. Bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan keberkahan. Ini hukum jah. Bukan jah ni nama orang perempuan. Ini nama Khadijah apa? Hujah. Hukum jah kasihkan keberkahan, pangkat harta, pangkat. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Dan sebelum itu kita mohon doa lah kepada saudara kita, nama apa? Amirul. Orang Kedah yang sekarang ni ada di hospital Sayyidina Hussein. Yang sakit kena penyakit kulit. Kesian dia. Doa-doa lah kepada Allah Ta'ala, moga Allah Ta'ala sembuhkan dia dan jadikan itu sebagai asbab untuk ditingkatkan darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khususnya ketika dalam musafir untuk ilmu. Jadi ujian yang Allah Ta'ala bagi kita, semoga Allah Ta'ala akan berikan kesabaran, kebaikan kepada dia, insyaAllah. Jadi kita bacakan Al-Fatihah. Berkat Al-Fatihah tersebut akan menyembuhkan sahabat kita tersebut dan akan memberikan kesabaran kepada dia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Terima kasih juga kepada kita hadirin hadirat, kakak-kakak semua yang
sudi untuk mengikuti pengajian pada hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan bertemu seperti biasa. Kalau tidak ada halangan, dan kita akan sambung minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.